Assalamualaikum dan selamat pagi. Semua masih okey cuti seminggu ni? Semangat lagi? Mana suaranya? Okey, cikgu. Okey. Semangat lagi? Okey, cikgu. Okey, kita akan buat buku ni. Buka muka surat kita akan bincang ni. Kita dah belajar sebelum cuti pasal algoritma. Sekarang kita nak buat latihan ni. Dan latihan-latihan yang lepas-lepas tu kita akan nanti dah habis subtopik. Dah habis topik kita akan buat ulang kaji. Okey, muka surat 34 dah buat kan? Betul tak muka surat 34 dah buat? Kita buat hari tu masa sebelum cuti. Buat dalam apa? Dalam kelas KIK tu. Ya, cikgu. Okey, agak-agak boleh ingat tak? Boleh ke, cikgu? Okey, jap. Boleh. Saya share je jap. Okey. Nampak saya punya dokumen Word? Nampak. Okey, Nampak, soalan nombor 1 tu okey. Saya nak tanya, Maisarah tu simbol apa? Soalan 34 tu simbol apa? Dia dah bagi pilihan. Okey, dia kata isikan dengan nama-nama simbol berikut. Kita ada garis alih, kita ada pilihan, kita ada proses, kita ada terminal, penyambung, input dan output. Okey, yang 31.1. Okey, simbol yang pertama tu simbol apa, Maisarah? Tak apa, salah tak apa. Cuba jawab. Simbol apa? Bentuk macam ni simbol apa? Tengok saya lukis pun tu. Maisarah, simbol apa? Sarah. Ya. Simbol apa ni yang dalam muka surat 34 ni? Simbol. Jawapan dah ada kat atas tu. Kita ada garis alih, kita ada pilihan, proses, terminal, penyambung ataupun input output. Agak-agak ini simbol apa? Salah tak apa? Terminal. Yes, good. Terminal. Ingat ya, terminal. Terminal mula dan tamat. Okey, mula mesti dengan mula, lepas tu dengan tamat. Yang kedua, apa? Pilihan. Okey, pilihan. Okey, segi empat selari. Input, output. Yes, input dan output. Okey, sambil-sambil tu awak boleh tulis dalam buku awak ya. Okey, yang segi empat ni apa? Proses. Dia beza dia, proses. Okey, bentuk diamond? Keputusan. Keputusan ataupun pilihan. Okey, bentuk bulat kecil je. Penyambung. Penyambung. Okey. Cuba tengok latihan 3A. Biru. Okey. Soalan nombor 1. Okey, tuliskan jenis-jenis struktur kawalan. Okey, yang first kali kita ada struktur kawalan apa? Okey, yang ni awak perlu tahu juga. Okey, kita ada struktur kawalan jujukan. Okey, nanti kita tengok apa itu struktur kawalan jujukan. Dia berjujuk, dia tak ada pilihan. Dia straight je turun ke bawah. Kawalan jujukan. Tulis jawapan awak. Yang kedua, okay, kita ada struktur kawalan apa? Struktur kawalan apa? Kita dah belajar ini. Struktur kawalan? Pilihan. Yes, good. Pilihan. Okey, kita ada pilihan. Pilihan ada berapa? Pilihan ada 3. Kita ada apa?
Pilihan apa? Pilihan tunggal. Okey, kita ada pilihan tunggal. Okey, tulis ya. Tulis pilihan tunggal. Kita ada Pilihan dua pilihan. okey, dua pilihan. Yang Mas- ketiga, Pelbagai pilihan. yes, pelbagai pilihan ataupun multi choice tu kan. Tapi itu panggil pelbagai pilihan ni. Okey. Okey, dah boleh tulis dalam buku. Dapat? Dapat. Okey. Kita tengok struktur kawalan yang ketiga. Nanti kita buat latihan dulu. Kita buat ini dalam buku ni dulu. Nanti kita tengok gambar rajah dia. Okey, struktur kawalan. Kita ada jujukan, kita ada pilihan dan yang ketiga kita ada struktur kawalan ulangan. Nanti kita tengok macam mana. Kita ada struktur kawalan ulangan. Okey, struktur kawalan ulangan dia ada dua. Yang pertama, struktur kawalan ulangan. Okey, sini ulangan for. Okay. Dan yang kedua, dia ulangan while. Okey, tulis dalam buku. Struktur kawalan ulangan for. Struktur kawalan ulangan while. Okey, cuba tengok kotak di sebelah tu. Okey, soalan 2. Dia suruh awak lukis simbol carta alik yang mewakili proses. Simbol proses macam mana? Kotak. Kotak macam ni. Lukis kotak macam tu. Okey. Simbol input segi 4 apa? Yang ni proses. Cepat, input macam mana? Segi 4 sengit sikit. Segi 4 segi 4 selari kita panggil. Tengok saya pun dah sengit. Ini input. Okey, lukis dalam buku awak. Dah. Okey dah. Semua dah dapat? Dah buat? Dah. Okey, kita pergi ke muka surat 35. Okey, soalan 2. Jadual di bawah menunjukkan perbandingan di antara 3 jenis struktur kawalan pilihan. Awak dah belajar pilihan hari tu kan? Kita ada pilihan tunggal, kita ada pilihan, kita ada dua pilihan, kita ada pelbagai pilihan. Okey, isikan kotak dan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Lihat perbandingan di antara carta alih dan pseudocode untuk mendapatkan idea. Okey, pilihan tunggal. Okey. Dia ada satu syarat, ingat balik, satu pilihan tunggal, dia ada satu syarat, satu tindakan. Itu dipanggil tunggal. Lupa dah. Dia ada satu syarat, ada satu tindakan. Kalau syarat tak memenuhi, dia terus tamat. Okey, kita ada dua pilihan. Macam mana nak kena dua pilihan? Satu syarat. Satu syarat, ada dua tindakan. Yes, dua tindakan. Kalau dalam soalan, dia akan beri gambar rajah macam ni. Dia suruh kena pasti, okey, mana satu pilihan tunggal, mana satu dua pilihan, mana satu pelbagai pilihan. Jadi awak kena tahu, okey, kalau dua pilihan, satu syarat, dia ada dua tindakan. Okey, yang pelbagai pilihan macam mana? Satu syarat. Banyak syarat kan? Syarat tu ada syarat 2, syarat 3, ada banyak syarat. Dan juga banyak tindakan. Syarat 4 tindakan. Bukan 3, lebih. Dia boleh jadi, kalau boleh jadi 10, sebab tu dia pelbagai lebih daripada 2. Lebih daripada 2.
Banyak syarat, banyak tindakan. Maksudnya satu syarat, satu tindakan. Banyak syarat, banyak tindakan. Okey, awak kena buat pelbagai pilihan tu kan. Okey, syarat satu, kalau ya tindakan dia A. Kalau yang bawah tu, dalam kotak tu kita nak buat apa? Okey, kita ada sini, kita ada syarat satu. Syarat satu tepat, ya dia akan buat tindakan A. Okay, kalau tidak, kalau syarat satu tak memenuhi, dia pergi ke syarat dua. Kalau syarat, dalam tu dia syarat berapa? Syarat dua lah kan? Saya dah bagi jawapan dah. Okay, bila syarat dua memenuhi, dia akan buat tindakan apa? Siapa boleh bagi idea? Tindakan B. Yes, tindakan B. Okay, lepas tu kalau tak memenuhi, dia buat apa? Syarat ketiga. Yes, syarat tiga. Syarat tiga memenuhi, ya dia buat apa? Sini ya. Tindakan C. Yes, good, C. Tindakan C, okey. Okey, lepas tu, bila syarat tak memenuhi, dia akan terus pergi ke tindakan D. Okay, so faham, dapat beza kan? Kita ulang balik, kita dapat beza pilihan tunggal, pelbagai pilihan dan juga satu lagi? Apa? Dua pilihan. Yes, good. Dua pilihan. Okey, kita tengok catat alih untuk pilihan, struktur kawalan pilihan. Sekarang kita akan tengok pseudocode dia juga. Okey, pseudocode adalah yang mewakili setiap struktur kawalan pilihan. Okey, kalau dalam catat alih, pilihan tunggal, dia ada satu syarat. Okey, satu syarat bentuk diamond. Dia ada satu tindakan. Okey, syarat tu kalau dalam catat alih, kita dalam bentuk diamond. Okey, kalau dalam pseudocode, kita guna perkataan if. If, bila ada satu, kalau awak tengok catat alih, dia ada satu je syarat. If dia satu lah. If memenuhi syarat, sebab dia buat tindakan A tadi kan. Dia akan laksanakan. Tindakan A. Lepas tu dia akan tamat and if. Kat bawah tu dia tulis terdapat satu tindakan. Dua pilihan. Kita ada apa? Satu syarat. Kalau dua pilihan macam mana? Satu syarat, dua tindakan. Yes, good. Satu syarat, dua tindakan. So, dia punya pseudocode dia. Kita dua pilihan. Dia ada satu syarat, dia ada dua tindakan. So, syarat dia satu, jadi if dia satulah. If memenuhi syarat. Contoh catat alih dia macam ni. Saya ingat saya buat. Kalau dia memenuhi syarat, dia pergi je sini. Dia akan buat apa? Tengok. Dia akan tindakan. Tindakan apa dia buat? A. Yang tu salah ya. Kalau syarat tidak tu dia buat tindakan B. Tindakan A. Jadi bila dia memenuhi syarat, dia memenuhi syarat, dia laksanakan. Laksanakan apa?
Tindakan B. Okay, tindakan A. Okay, if else. Okay, jika memenuhi syarat dia akan pakai else. Jika tidak, okay, kita pakai else ya. Dia akan buat apa? Tindakan B. Yes, ni tidak dia. Dia akan buat tindakan B. So, dilaksanakan. Tindakan B. Okay, so lepas tu and if. Tamat if tu. Okay, so dia terdapat berapa tindakan kalau dalam dua pilihan? 2 tindakan. Yes, good. 2 tindakan. Okey, dia terdapat 2 tindakan. Okey, seterusnya. Pelbagai pilihan. Siapa nak cuba jawab? Saya. Okey, sekejap Okey, siapa saya tu tadi? Kavya. Okey, Kabia. Okey. If apa? Memenuhi syarat. Okey, if memenuhi syarat apa? Syarat 1. Yes, good. If memenuhi. Okey. Yang lain dapat tulis tak? Dapat. Lia dapat? Dia, Afia, Husna dapat tulis tak? Ikut tak? Dapat cikgu. Saya dapat cikgu. Kalau tak sempat nak tulis apa, bagi tahu. If memenuhi syarat. Laksanakan tindakan A. Syarat, syarat 1. Okey, dia akan buat laksanakan apa Kavia? Tindakan A. Cuba tengok dekat catat alih kat atas tu kan, dekat bila dia memenuhi syarat 1 ya, dia akan laksanakan tindakan A. Okey, else if, jika tidak. Jika tidak apa? Memenuhi syarat 2. Laksanakan tindakan B. Okey, good. Afia kan? Betul tak? Okey, saya dah kenal lah cucu Johor tu siapa. Laksanakan tindakan B. Okey, ada yang nak cuba syarat 3 tak? Else if. Okey. Sekejap nak syarat B. Okey. Else if yang ketiga. Syarat yang ketiga. Okey, memenuhi dilaksanakan apa? Tindakan C. Yes, good. Laksanakan tindakan C. Tu Ria, cuba yang else tu. Bila else dilaksanakan apa? Laksanakan apa? Cuba tengok dekat catat alih. Okey, syarat 3, jika ya dia buat laksanakan C. Okey, else jika tidak dilaksanakan apa? Tindakan D. Yes, good. Tindakan D. Tindakan D. So, last kali and if. Tamat dah habis. Okey, dia ada berapa? Kalau dalam pelbagai pilihan, dia ada lebih apa? Tindakan. Lebih tindakan dan lebih syarat. Tak nampak kenapa dia tak jalan ni? Oh, I see. Sekejap. Saya tutup dulu ni. Saya stop dulu. Sekejap. Sebab new tadi. Jadi dia bentuk image. Okey. Dapat ya? Jawab soalan 2 ni. Untuk surat 35. Dapat tulis? Dapat. Okay, dah siap tulis? Dapat cikgu. Okey dah Dah kita pergi ke muka surat 36. Okay, tak apa, yang ini tak payah tu, nanti awak baca sendiri. Saya akan ajar juga awak baca sendiri yang ni. Okey, kita tengok Ni nota kan cikgu? 37.
Itu nota. Ini untuk pengetahuan awak saja. Okay. Cuba tengok yang dekat muka surat 36. Kan muka surat 36 tu bawah tu pandangan tu. Adalah lebih baik menggunakan bahasa Inggeris atau keyword untuk pseudocode kerana menghampiri sinteks kod atau cara. Lebih mudah pelajar-pelajar tukarkan kepada kod. Contohnya awak nak input kan, awak letak perkataan input. Tapi kalau ada pseudocode, awak letak perkataan masukkan pun diterima. Tapi seeloknya kita guna keyword bahasa Inggeris lah. Tapi bila pseudocode ni tak kisah bahasa apa pun janji faham. Okay, sebab dalam coding nanti dalam awak nak type dekat programming kita guna bahasa Inggeris. Kita tak sebut masukkan, kita sebut input. Okey, muka surat 37. Okey, ini pun nota juga. Okey. Perbezaan di antara algoritma bahasa manusia, pseudocode tercatat alih. Bahasa manusia, natural language, pseudocode catat alih, flowchart. Okey, algoritma ialah apa? Ini kita ulang balik hari tu kita belajar. Algoritma apa? Awak kena ingat, ni soalan ni memang setiap tahun, kalau dalam PT3 sebelum ni, terlepas ada kan, sebelum ni memang sangat glamour soalan ni. Dia mesti tanya, algoritma tu maksudnya apa? Ada dalam buku tu apa? Sebarang ciri arahan langkah demi langkah untuk menyelesaikan satu masalah atau untuk menyempurnakan satu tugas. Okey, ataupun kita boleh sebut satu set arahan. Okey. Tulis ataupun highlight. Contenglah buku tu buku awak conteng. Awak ambil pen merah, awak garis. Satu siri arahan, okey, ataupun satu set arahan langkah demi langkah. Mesti dia akan tanyalah soalan. Langkah demi langkah untuk apa? Untuk selesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Okey. Contoh algoritma ialah menyediakan secawan T. Okey, menyelesaikan masalah matematik ke macam minggu lepas kita buat kopi kan, macam mana nak buat kopi. Okey. Jom kita, sekejap saya bagi ke awak satu ni. Saya nak suruh awak buat algoritma membuat IT. Sekejap saya bagi link whiteboard. Dekat ruangan chat ada satu link whiteboard. Ni tak payah tap. Awak klik je terus masuk. Okey, saya nak awak tulis kat situ. Okey. Okey, kita dah ada Kavya. Okey. So, kita dah ada Kristina. Okey, awak tulislah guna tangan awak ke, kalau guna handphone boleh guna tangan. Okey. Saya nak awak buat pseudocode menyediakan secawan T. Okey, jap awak tengok saya contoh contoh. Contohnya saya nak buat kopi. Saya kopi jap. Windows. Pseudocode mesti mula kan? Mesti ada perkataan mula. Letak nombor 1 pun tak apa, letak nombor. Okey, 2. Nak buat air kopi kena masukkan apa? Ataupun okey, sediakan bahan-bahan. Okey, nombor 3. Masukkan. Okey, masukkan serbuk kopi. Okey, lepas tu masukkan apa? Masukkan gula. Seterusnya okey, 4. Masukkan gula. Okey, masukkan air panas. Lepas tu prosedur kacau, yang output dia apa? Last sekali apa? Dapat secawan kopi. Okey, terus buat.
kita praktis jari-jari hari ni. Siapa guna tu boleh. Type pun boleh, menaik pun boleh. Cepat mula buat. Kavia dah buat. Okey, awak tulis je ni. Dekat nak guna tangan jari awak ke. Tulis mula. Sambil-sambil tu saya tik kehadiran dulu. Semuanya start dekat mula. Wahidah garis je. Yang lain mana? Kita praktis hari ini. Guna jari. Cepat. Boleh buat tak? Sanjana dah okey. Sanjana guna teh uncang ke teh serbuk? Teh serbuk cikgu. Okey, teh serbuk okey. Teh serbuk mesti ada tapis kan? Tapis. Okey, last kali tu dekat Sanjana punya tu okey dah kacau. Okey, lepas tu kita dapat output dia tulis situ secawan teh. Last kali baru tamat. Yang lain tu semua betul. Yang lain okey? Kristina, Maisara, boleh guna jari je. Kalau guna handphone tu kan, okey tulis jari je, tak apa. Tulisan saya pun tulisan buruk guna pen ni pun. Taib pun boleh. Sanjana, macam Sanjana, macam Kavia. Okay, kita ada Sanjana Sarah Ayuni, ada Afia. Kehadiran. Sekejap ya. Pandai banyak, ramai dah buat tu. Sediakan bahan, masukkan seuncang teh, betul? Kino Kristina, masukkan air panas, masukkan gula. Okay, good. Kristina, okay, good. Okay, Wahida. Masukkan serbuk kopi. Wahida, kita buat teh. Masukkan serbuk teh ya. Okey. Sudu gula. Okey. Sekejap saya nak tengok. Sambil-sambil tu saya ambil kehadiran. Johan Afia. Kavia. Kita ada Husna. Yang lain mana? Syamimi, okey. Turia, okey. Wahida tulis dengan pen ke dengan jari? Nur Wahida. Tulis dengan jari. Oh, cantik tulisan Mesti jarinya runcing ni, tulis cantik, okey je. Okey, masukkan sudu gula. Okey, lepas tu okey terus sambungkan. Okey, Maisara, mula sediakan bahan, masukkan seuncang teh, masukkan air panas, masukkan gula, okey, gula, okey, kacau. Okey, good, Maisara, okey. Sanjana pun okey.
Tadi Afia, okey, Kristina pun okey. Okey, Wahida teruskan. Yang atas tu 4 tu dah betul. Syamimi mula, sediakan bahan-bahan, letakkan seuncang teh cawan. Okey, letakkan separuh air panas dalam cawan. Okey, kacang dan sebati. Oh, lengkap ni Syamimi. Oh, bagus ni. Masukkan air wah, air teh sedia. Wah, okey. Air teh sedia untuk diminum. Okey, good. Masukkan uncang teh, masukkan gula, masukkan air panas. Kacau campuran. Okey, good. Tu Ria. Okey, pandai. Pandai buat air teh ya. Kalau saya suruh cara-cara masak nasi pandai ke? Selalu masak nasi kat rumah tak? Masak cikgu. Sanjana kata tak. Saya pernah buat tahun lepas. Itu maksudnya algoritma dia ada satu set arahan. Okey, satu set lah arahan langkah demi langkah. Mesti kena ikut langkah demi langkah yang betul. Kalau masak nasi, awak buat apa dulu sepatutnya? Masukkan beras. Masukkan beras. Boleh ke masak dulu last kali baru masukkan beras? Tak boleh. Dia kena ada langkah demi langkah. Sekejap siapa? Okey. Sekejap kita teruskan. Okey. Kira okey lah ni. Okey, good. Okey. Sekejap saya nak stop presenting ni. Kita teruskan. Sekejap. Okey, sorry orang datang saya. Okey. Kita tengok kat bawah ni, seterusnya bawah. Okey. Algoritma yang takrifan umum jika menggunakan bahasa manusia yang menghampiri kod atau cara, kita panggil dia apa? Kalau yang melibatkan bahasa, kita panggil dia apa? Algoritma apa? Algoritma ada berapa? Okey, algoritma ada berapa? 2. Okey, kalau yang melibatkan menggunakan bahasa manusia, itu kita panggil apa? Pseudocode. Pseudocode. Okey. Jika menggunakan simbol-simbol? Carta alih. Carta alih. Tu ingat ya, algoritma ada 2. Kalau yang menggunakan Carta alih. kita panggil dia pseudocode. Kalau menggunakan simbol-simbol, kita panggil dia carta alih. Okey. Okey, jika menggunakan dialek umum, algoritma tersebut dipanggil bahasa manusia. Okey. Okey, bahasa manusia ialah siri arahan langkah demi langkah untuk menyelesaikan satu masalah menggunakan bahasa pertuturan manusia secara umum. Yang bahasa manusia ni tu hanya info awak je Okey, kenapa dia susah? Kenapa bahasa manusia ni susah? Sebab untuk menukarkan bahasa pertuturan kepada kod atau cara, algoritma adalah susah. Sebab tu dia susah kalau kita guna bahasa pertuturan manusia yang macam kita cakap ni. Kalau pseudocode, pseudocode ialah siri arahan langkah demi langkah untuk menyelesaikan satu masalah menggunakan bahasa pertuturan manusia yang menghampiri kod atau cara. Contohnya awak masukkan input 2 number. Masukkan 2 number. Lebih mudah untuk menukarkan pseudocode kepada kod atau cara kerana algoritma menghampiri bahasa pengaturcaraan. Kalau bahasa manusia tadi, dia tak menghampiri bahasa pengaturcaraan sebab tu dia susah. Kalau carta alih ialah siri langkah demi langkah untuk menyelesaikan satu masalah menggunakan simbol-simbol. Lebih mudah untuk menukarkan pseudocode kepada kod untuk menukarkan carta alih kepada kod atau cara kerana menghampiri bahasa pengaturcaraan juga. Okey, cuba kita tengok pseudocode contoh dia kat bawah. Okey, katalah saya nak suruh awak buat saya nak suruh awak cari luas segi 4. Macam mana nak buat luas segi 4 tu? Sekejap ya. Macam mana kita nak buat segi 4?
Kita kena tahu rumus. Okay, bila tahu rumus, kita kena tahu apa yang perlu masukkan. Okey. Awak tengok muka surat 37 awak. Okey, muka surat 37. Dan tu ada kotak kan? Ada bahasa manusia, ada sudut dan catat alih. Betul? Okey, betul. Betul. Okay. Dekat sudut bawah tu ada contoh kosong kan? Betul. Ha. Betul? Okey. Kita buat sudut. Kita nak kira. Kita nak cari kira luas segi empat. Nanti awak tulis Okay, contoh dia. Okay. Mesti kalau sudut kena mula dengan apa? Mula. Mesti ada perkataan mula. Okey. Bila dapat soalan, kata dah ada suruh soalan awak, okey. Tuliskan sudut untuk mengira luas segi empat. Mengira luas segi empat, okey, mestilah kena ada input dia, apa yang nak perlu masukkan. Macam mana awak nak tahu input dia? Macam mana awak nak tahu apa yang kita perlu masukkan? Okey, bila dia dapat macam soalan macam ni, kata dia suruh buat soalan yang melibatkan formula, awak kena cari dulu apa formula segi empat, luas segi empat. Panjang darat lebar. Apa formula dia? Yes, panjang darat lebar. Panjang darat lebar. So, awak perlukan input panjang dan input lebar. Yang kedua, okey, barulah masukkan. Okey, masukkan apa? Masukkan apa? Masukkan apa? Luas segi Mana boleh luas segi empat? Kita nak cari, itu kita nak cari luas segi empat. Kita perlukan input. Apa input dia? Masukkan panjang darat lebar. Sekejap, itu rumus. Sekejap ya. Okay, kita jangan guna perkataan masukkan. Kita guna perkataan input. Okay, input. Okay, so input panjang. Ambil satu je lah panjang. Saya dah tulis, cikgu. Panjang. Lepas tu input apa pula? Input lebar, pandai. Lepas tu barulah kita buat, okey. Rumus dia, okey, luas segi empat sama dengan apa? Apa rumus dia? Cepat, apa rumus dia? Rumus luas segi empat apa? Dah ada dekat atas tu. Panjang darat lebar. Panjang darat lebar. Okay. So output dia apa? Output dia apa? Apa yang dia keluar nanti? Luas lepas dia buat segi rumus. empat. Yes, good. Output dia luas segi empat. So nombor 6 tamat. Okay, so faham? Okay, mula mesti mula. Lepas tu mesti dengan input dulu. Okay, input. Okay, dia dapat input dia. Okay, cari formula dia. Luas segi empat ataupun proses tekan. Luas segi empat sama dengan panjang darat lebar. Output luas segi empat. Tu tamat. Okay, cuba buat carta alih dia. Kita buat carta alih kan. Okay. Tadi kita dah salin belum? Lupa pula saya. Sempat salin tak? Dah salin. Yang lain tak sempat salin tak? Husna sempat salin tak? Salin dulu cepat. Sikit lagi, cikgu. Sikit lagi. Okey. Salin dulu. Lepas habis buat carta alih ni kita akan stop dulu. Lepas tu akan ada latihan ya. Okey dah, kita tengok carta alih dia. Okey, carta alih pun sama juga. Saya nak luas segi empat.
Daripada sudut kod tadi. Okey. First kalau catat alih kita kena ada apa? Mula. Mula jugalah, simbol mula. Tulis mula. Okey, lepas tu ada garis aliran. Okey, garis aliran. Input dia. Okey, input dia apa? Saya ingat macam ni. Segi. Pada dia sentuh dia. Tengok, okey. Input dia apa? Input apa? Input Tadi panjang. input apa? Input panjang. Okey, input yang kedua. Input lebar. Input lebar. Orang tengok tulis ya. Orang tulis input lebar. Okey, lepas tu apa? Step yang ke 1, 2, 3. Step yang ke 4 apa? Dan catat alih tadi. Dalam sudut kod. Luas segi 4. Kita proseskan. Okey, proses. Okey, luas segi 4 sama dengan panjang darab Lebar. lebar. So awak akan dapat output apa? Output luas segi 4. Output bentuk dia macam ni. So tulis output luas segi 4. Last sekali apa? Tamat. Okey. So jelas setakat ni? Faham? Faham. Okey. Kita akan tamat hari ini dengan kelas GM dengan topik ni habis kat sini. Okey, awak akan ada latihan. Okey, awak ada kan buku yang awak beli di koperasi tu? ASK? Ada cikgu. Ada. Okey, ada kan? Awak buat muka surat sekejap mana tadi semalam? Okay, dalam buku yang tu pun dia ada tulis. Okey, awak buat muka surat 26. Ini senang je. Okey, dia katakan penentuan jenis sekumpulan darah adalah penting dalam proses penerimaan darah dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan. Okey, cara penentuan. Awak buat itu lah. Okey, syarat. Okey, kalau syarat dia jenis darah dia A, jadi antigen tindakan tadi kita buat tindakan kan, awak tulis tu antigen dia A. Kalau jenis darah dia B, agak-agak awak ini pilihan apa? Pilihan tunggal, dui pilihan atau pelbagai pilihan? Yes, pelbagai pilihan. Sebab dia akan ada banyak syarat. Lepas tu setiap satu syarat tu dia akan ada satu tindakan. Ini awak boleh tiru yang kita buat pelbagai pilihan tadi kan. Yang ada syarat 1 tindakan A, syarat 2 tindakan B dan seterusnya. Tapi ini sudah kod. Cikgu, buku surat 26 je ke? Sekejap dulu, saya tengok dulu soalan. Setakat ni 26 dulu. 3 jenis regangan statik sebanyak 5 kali. Kenapa pula regangan statik ni? Yang B tu tak payah buat. B tak, yang 3.1 pembangunan algoritma awak buat yang 1A sahaja. Okey, berdasarkan sebuah catat alih. Okey, lepas tu buat yang nombor 2. Okey, 1A tadi dia dah suruh awak buat pseudocode kan? Betul? Buat pseudocode. Okey, yang soalan kedua A, daripada pseudocode tu awak pindahkan dalam bentuk catat alih. B pun tak payah, regangan statik tak payah. Cikgu nanti tulis dalam grup sekali boleh tak? Cuma apa yang Boleh. kita buat. Okey, boleh. Nanti saya tulis. Okey, muka surat 26, muka surat 27. Okey, Ralat tak belajar lagi. Itu dulu, 26, 27. Nanti saya bagi dalam grup. Terus buat sampai pukul 10 ya. Okey, cikgu. Okey, terima kasih. Terima kasih, cikgu. Jangan live lagi. Saya lupa nak bagi kehadiran. Sekejap.
Jangan live lagi, saya pun terlupa. Mana form 1? Kehadiran 1M1S. Sekejap. Hari ni 27 ya? Make a copy. Copy 7 Julai. Okey, tengok dalam ruangan chat. Okey, ada form. Okey, isi. Adik bom tu. Ya, dia hantar. Dah cikgu. Okey kelas, terima kasih. Okey, jumpa minggu hadapan. Okey, yang latihan yang dalam buku tadi tu tak perlu hantar pada saya, awak buat. Nah, jujur pada diri sendirilah, awak kena buat. Nanti bila bersemuka saya akan datang, saya akan semak lah. Okey, kelas, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Lepas ni kelas apa? Lepas pukul 10 kelas apa? BI. Okey, BI. Okey. Bye cikgu. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.